e-market, kuliah ekonomi. Dan beliau juga, Ustazah juga seorang penulis buku yang aktif. Ada 6 buah buku yang Ustazah sudah terbitkan. Antaranya Aku Cium Haruman Syurga, Masya Allah. Ini mungkin sangat baik untuk kita yang para wanita ni untuk mencari kekuatan. Bangkit Wahai Anakku, Selamat Datang Wahai Ramadan, Bangkit Wahai Anakku edisi kemas kini, Bahagianya Ramadan, dan yang terbaru Didikan Ramadan Buah Hati. Kebanyakan fokus tulisan daripada Ustazah ni kepada wanita dan ibu, pendidikan, parenting dan pengisian untuk anak-anak. Sebelum saya minta Ustazah terus kepada tajuk pengisian, Dr. Rozailin ada bertanyakan soalan tadi. Kalau saya boleh simpulkan, beliau menghadapi cabaran dalam membesarkan anak-anak. Sekarang beliau berjauhan dengan suami dan beliau kena menguruskan dalam 5 orang ke 6 orang Kak? 6 orang anak kan? 4 orang anak. Tambah 2 extra pula. 4 orang anak bersama beliau. Dan cabarannya kalau akak boleh cakap, dia kira anak dah start. Saya fokus pada mainly sekarang ni anak saya yang pertama lah. Anak saya yang pertama ni dia dah meningkat remaja kan. Lepas tu macam saya mengharapkan anak pertama saya ni dia sebagai anak pertama dia harus lebih bertanggungjawab dan menunjukkan contoh yang baik pada adik-adik. Itu saya berdoa, selalu berdoa. Tapi it tends to be rasa tanggungjawab, rasa kebertanggungjawab tu kurang pada diri dia. Lepas tu dia memberi impak pada adik-adik yang bawah tu. Bila nanti abang tak buat pun, abang boleh. So saya macam nak counter back benda tu. Bila adik-adik nampak abang boleh buat, so kenapa adik tak boleh buat? So faham tak? So saya macam rely on him to be, tunjuklah contoh yang baik pada adik-adik. Kalau tak pandai belajar pun tak apa. Saya dah sampai tahap macam tu. Saya cakap, abang kalau tak pandai belajar pun tak apa bang. Tunjuk contoh yang baik pada adik-adik. Abang jaga solat. Abang jangan buat benda yang bukan-bukan. Sebab adik-adik tengok. Abang cakap macam tu kan. Saya dah tak letak dah akademik tu sebagai prioriti dah dalam hidup dia. Tak apalah. Kalau abang tak pandai belajar pun tak apa. Tapi abang ada kemahiran, abang boleh teruskan kelangsungan hidup. Cuma mama nak abang tunjuk contoh yang baik je pada adik-adik. Sebab adik-adik tengok apa yang abang buat. Tapi makin remaja, makin saya rasa benda tu macam susah. Saya macam tadi. Itulah Ustazah. Memerlukan, bukan Dr. Zailin, saya pun memerlukan. Okey, insyaAllah. Okey, boleh start ke sekarang? Boleh, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Dr. Nur Afifah, Ustazah Dr. Nur Afifah yang menjemput saya, dan guru-guru saya anggap lecturer UIA semua guru-guru saya, Masya Allah. Sahabat-sahabat, mungkin ada adik-adik ke mahasiswa-mahasiswi ke yang mungkin mendengar pada hari ini dan difahamkan ada juga orang public pun nak join juga kan. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, ia peluang yang sangat baik. Terutama kita syukur pada Allah Subhanahu Taala. Pertama sekali bersyukur sebab kita bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah kerana kita bertemu dengan Ramadan. Jika direnung-renungkan para sahabat, para salafus salih, subhanallah, mereka berdoa untuk bertemu dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan menjelma. 6 bulan. Kita mungkin 6 bulan tu tak apa-apanya lagi kan. Sebulan, 3 hari baru nak Ramadan dah. Baru nak bersedia. Bila dikenang-kenang tentang dosa, bila dikenang tentang kesalahan, merasakan kita ini hamba yang sangat tidak layak, kan? Tetapi kita adalah hamba, sebab tu Nabi sebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. 2 benda ini bekal yang paling utama kita masuk dalam bulan Ramadan, ya. 2 perkara ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, ya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan pertama iman. Adakah kita melangkah hingga ke Ramadan yang ini dah berapa Ramadan? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 4 Ramadan. Kan? Adakah kita telah melangkah masuk ke bulan Ramadan dengan membawa iman? Ya? Wahtisaban, dengan pengharapan.
Allahu Akbar. Ustazah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Dr. Olin tadi yang memulakan dengan bertanya soalan sebegitu kepada Ustazah yang memang wake up call kepada Ustazah sebenarnya. Ya, Allahu Akbar. Bukan Dr. Olin je, ni Ustazah Aina Mardiah pun tengah mengalami benda yang sama. Rasanya ibu-ibu, memang sekarang ni saya punya circle adalah ibu-ibu lah. Dan Ustazah sebenarnya sekarang membangunkan satu FB group yang namanya Suri Mengaji. Suri Mengaji start pada Ustazah berada di UIA, Master UIA, waktu buat master. Kita dikelilingi oleh ibu-ibu muda yang sama masalah dengan kita. Dan Ustazah masa di master lah Ustazah mula berkecimpung dengan TV. Masa tu dijemput sebagai panel Tanyalah Ustazah dengan waktu tu rancangan Al-Hidayah. Masa tu kenal Ustazah Nafizah dan lain-lain. Allahu Akbar. Masa tu, jadi bila tu tanyalah Dr. Nafifah ni kan, jadual hidup tu memang agak tough dan struggle. Sebab bertemu dengan kena ceramah merata-rata lah dekat Gombak tu, dan bertemu dengan ramai ibu-ibu yang memang subhanallah mengalami ujian ataupun share dengan banyak dengan sekitar masalah hidup yang perlu kita redahi. Okay, dan disebabkan tu saya buat FB group khas untuk muslimah saja, yang lelaki tak boleh masuk lah. FB group Suri Mengaji tujuannya adalah untuk memberi kekuatan kepada kita semua, dan saya cakap saya buat FB group tu hanya untuk bekal mati saya kan, untuk kita sama-sama membuat bekal kematian. Subhanallah, insya-Allah hari ini saya akan jawab soalan Dr. Olin tadi, dan insya-Allah saya akan syarah dan pasti akan masuk juga jawapan di dalam tu. Okey. Pertama, bila kita sebut tentang Ramadan, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ya, Ustazah sebut tadi berat sebenarnya hadis Nabi, dan Ustazah hari ini syarah berpandukan dengan buku saya lah, Didikan Ramadan Berarti. Ini buku Ustazah yang paling latest, dan disebabkan adalah kita nak menjadikan Ramadan tahun ini adalah moga-moga diterima sebagai lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Ya, itu impian kita. Dan apa goal kita? Apa kita punya target untuk masuk ke Ramadan tahun ini? Iaitulah dengan berharap supaya Allah sudi memilih kita, supaya Allah mencatatkan nama kita sebagai hamba yang telah tergolong dalam golongan tattaqun, dalam golongan orang yang bertakwa. Sebab tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, takwa ini bukan, orang kata bahasa Malaysia, bukan kaling-kaling, bukan calang-calang orang boleh masuk. Bukan semudah-mudahnya. Walau siapa pun dia, walau background apa pun dia, walau di mana dia bermula, Allah tidak melihat semata-mata kepada kekayaan dia. Allah tidak melihat semata-mata kepada kecantikan dia, kepada anak dia mungkin ramai comel-comel kan, anak yang hebat-hebat. Bukan itu yang Allah lihat semata-mata, tetapi Allah melihat siapa di kalangan hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah nak bagi satu nikmat yang cukup-cukup besar yang Allah janjikan, iaitu kepada orang yang bertakwa. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi kan surah Al-Mulk. Tengok kepada ayat 2. Sesungguhnya ayat 2 surah Al-Mulk ini sangat-sangat memberi inspirasi, sangat-sangat memberi kekuatan kepada kita, benar-benar mendidik. Kalau saya di UIA, saya masuk kelas Islamization of Knowledge dengan Dr. Mumtaz tu kan. Sampai sekarang Kak I, sebab kena bentang tu, ya Allah kan. Jadi memang ingat sangat perkataan yang selalu doktor sebut adalah authentic knowledge kan. Maksudnya sebenarnya challenge kepada diri kita ni adalah menjadi hamba yang benar di sisi Allah. Betul tak? Kita nak jadi, kita belajarlah macam-macam pun. Kita pergilah merantau ke mana-mana pun. Kita berjumpalah siapa pun. Ia akan mendidik hati kita sebenarnya untuk menjadi hamba yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Untuk mendidik hati kita menjadi hamba yang benar di sisi Allah. Maksudnya ia adalah hamba yang betul-betul mengharapkan redha Allah dalam kehidupan dia. Semua orang akan diuji dengan masalah, semua orang. Walau siapa pun dia, walau hebat macam mana pun dia, walau warak macam mana pun dia, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alangkah indahnya kalau student-student UIA memang join kita punya talk hari ni, sebab dalam fasa remaja sekarang mereka tengah mencari identiti diri, memang potensi untuk stres itu adalah tinggi. Jadi kadang-kadang tak nampak, ya aku ni belajar tinggi-tinggi ni bagaimana? Dah sekarang ni musim Covid dengan main mengganggu kan, kita kata kan. Tetapi andai katalah setiap satu ayat Quran yang Ustazah syarah hari ini difahami dengan sampai ke lubuk hati, subhanallah tuan-tuan dan puan. Ustazah hanya berharap satu hari ini moga-moga kita faham. Ada beberapa ayat Quran yang Ustazah nak syarah hari ini berdasarkan tafsir. Ayat ni kalau kita faham, Allahu Akbar, kita akan menjadi manusia yang sangat berjiwa besar untuk menerima segala ujian. Sebab ujian akan bertandang. Ujian akan datang kepada kita. Sebab Allah sebut dah. Allah sebut dalam ayat 2, allazi khalaqal maut. Dialah yang menciptakan mati. Semua orang akan bertemu dengan kematian, dan kita diberitakan setiap hari tentang berita kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah jadikan juga kehidupan. Kan ada je makhluk baru yang ada je baby baru yang lahir. Dalam kalau kita perasan dalam hidup kita berlaku proses itu mati hidup. Kan? Untuk apa sebenarnya? Dan Allah tidak menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Kan? Mengapa kita hidup? Kita diuji dengan pelbagai masalah. Baru okey, gedebuk jatuh lagi. Kan? Down balik, sedih balik. Ia adalah sangat normal bagi kita seorang manusia, yang sedang mencari-cari kekuatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum, liyabluwakum, untuk aku uji kamu wahai manusia. Kan? Aku jadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk aku uji kamu. Kenapa Allah uji kita? Kenapa ujian orang ni lain? Dia diuji juga tapi ujiannya lain. Ada orang ni diuji dengan suami, ada ni diuji dengan anak-anak, ada ini diuji dengan kerjaya dia, ada orang diuji dengan jiran dia, ada orang diuji macam-macam ujian. Allahu Akbar. Kenapa? Allah bagi jawapan dia. Paling terang sekali Allah sebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku, Allah uji kamu, untuk aku melihat siapa di antara kamu yang terbaik amalnya di sisi aku. Allahu Akbar. Yang terbaik amal di sisi Allah. Ahsanu amala. Allahu Akbar. Dan di dalam ayat surah Al-Baqarah, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah, sebab background saya memang bidang Quran, jadi memang saya tak nampak benda lain yang lebih penting dan paling utama melainkan kita faham ayat Al-Quran. Sebab alangkah sayangnya Al-Quran telah tersedia untuk kita, tetapi kita hanya baca tanpa memahaminya. Maksudnya Al-Quran ini subhanallah, kalau kita tengok kepada sejarah, sebab tu saya selalu sembang dengan Kak I ni, memang kakak angkat saya ni dia kan. Kalau jumpa tu memang Masya Allah lah, kalau bersembang dengan dia kan, dia akan muhasabah, dia akan bawa muhasabah pada akhirat. Dia akan cakap kat dia, saya memang teringin nak buat PhD, doakanlah kan. Tak muncul lagi kat UIA kan. Kalau tu kena rotan dah ni. Okey, jadi dan impian saya adalah nak betul-betul memahami apa sebenarnya Allah dah, kalau kita baca pun yang sudut kajian dah terlalu banyak tentang ulul albab dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang kita faham benda tu, kita tahu, tapi nak implement dalam hati tu, untuk hati sendiri, bukan hati orang, untuk diri sendiri. Itu yang paling berat sebenarnya. Untuk saya bercakap dan mengamalkan kepada diri saya sendiri, ia ada satu cabaran yang besar. Terutama kita yang berada di bidang pendidikan, yang belajar, yang mengajar. Allahu Akbar. Sebab tu Allah, saya sebut di awal tadi, kepada diri kita sendiri, kita ingin menjadi hamba yang benar di sisi Allah. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain, apa yang kita ajar kepada orang lain, ya Allah, Kau lembutkan hati aku untuk faham ilmu ni, ya Allah. Lembutkan hati aku untuk aku serius, aku dulu yang buat dulu. Kan? Itu yang kita nak daripada isi Al-Quran. Sebab tu para sahabat Nabi SAW, Allahu Akbar, kalau baca sirah-sirah mereka kan, kalau mereka membaca ayat Al-Quran, contohnya mereka membaca surah Al-Mulk tadi kan, ada seorang sahabat ni bila dia baca surah Al-Mulk, cuba kat tangan masing-masing ada Quran kan, ada Quran, boleh tengok kat phone pun boleh, buka dekat ayat 27, surah Al-Mulk ayat 27.
Allahu Akbar. Ayat ni bila saya baca kisah ni rasa macam kena tampar. Sebab apa? Macam ya Allah, selama ni aku baca Quran, aku basuh tak hati aku dengan Quran? Kan? Selama ni aku baca Quran, adakah aku tahu baca Al-Mulk ni dia selamat pada azab kubur? Yes, kita tahu benda tu. Kan? Tetapi jauh falsafah ataupun kita kata yang kenapa yang Nabi sungguh-sungguh suruh kita baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur tu, ya, Al-Mulk dan surah As-Sajdah, kan? Dalam dia sebut dalam hadis yang sahih, masya-Allah. Dan bila kita baca penutup malam kita dengan surah Al-Mulk, surah Al-Mulk kalau kita baca dia adalah surah tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah. Bayangkan seharian kita sibuk dengan kerjaya kita, sibuk dengan urusan hidup kita, kan? Kebaran kalian untuk lalai di sisi Allah adalah tinggi. Ya. Tetapi bila malam kita tutup dengan Allahu Akbar, ya Allah, aku mohon ampun, hari ini ada melakukan dosa kepadamu, ya Allah. Kita kuatkan diri kita untuk baca surah Al-Mulk, ajak anak-anak baca surah Al-Mulk. Ya, dan insya-Allah saya pun memang Ramadan ni berazam bertekad ajak semua anak-anak. Anak saya 5 orang, kecil-kecil jugalah lagi. Ajak anak-anak kita baca surah Al-Mulk sama-sama. Umi ajar kita baca sama-sama. Sebab ini Nabi pesan, kalau kita kata kita nak jumpa Nabi dalam syurga, kita nak duduk dengan Nabi dalam syurga, maka kita buat apa yang Nabi suka. Kan? Kita buat apa yang Nabi suruh. Anak-anak kita sangat bersih hati mereka sebenarnya. Kan? Sangat bersih hati mereka. Dan mereka menanti-nantikan apa didikan kita nak bawa dalam keluarga. Mereka sangat menanti-nantikan nasihat-nasihat daripada kita sebagai ibu dan ayah. Allahu Akbar. Cuba tengok ayat 27 dalam surah Al-Mulk. Ustazah nak bawa kepada bagaimana seorang sahabat Nabi bila membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Apa maksudnya? Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat yang sudah dekat, wajah orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu minta disegerakannya. Tengok kepada ayat ini ditujukan sebenarnya kepada orang kafir. Tetapi kenapa sahabat Nabi baca, dia yang menangis terisak-isak, dia yang mengulang-ulang ayat ini? Sebab apa? Orang yang soleh, orang yang beriman, bila dibacakan ayat Allah kepada dia, bergetar hati dia. Dia akan rasa, ya Allah, ampunkan aku takut nanti kalau di akhirat wajah aku yang muram, ya Allah. Aku takut apa amal aku hari ini, kalau Allah ambil nyawa kita hari ini, tuan-tuan perempuan, amal apa yang kita kata boleh selamat daripada azab neraka? Amal apa yang kita kata insya-Allah kita masuk dalam syurga? Adakah solat kita betul-betul solat yang khusyuk 5 waktu sehari semalam? Adakah solat kita bilakah kali terakhir yang betul-betul kita melafazkan sungguh-sungguh taubat kepada Allah? Bila solat kita yang paling akhir, yang benar-benar kita khusyuk, yang minta, ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa aku. Ya Allah, aku buat silap, ya Allah. Selama ini solat aku compang-camping, ya Allah. Solat aku hujung-hujung waktu, ya Allah. Solat aku tak khusyuk, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Bila kali terakhir yang kita betul-betul mengaku kesilapan kita dengan Allah? Saya ajak ni muhasabah untuk diri saya sendiri sebenarnya. Sebab tu kita perlukan Ramadan untuk moga-moga leburlah semua dosa-dosa kita. Ya, moga-moga Allah maafkan. Moga-moga Allah ampunkan. Sebab Nabi sebut man qama ramadana, dan ada satu hadis man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis yang pertama yang memang saya masukkan dalam buku. Sebab saya sendiri sangat takut, kan? Memang kita takut. Ni hadis yang pertama, memang famous hadis ni. Dan pasti di UAE pun memang Masjid UAE tengah bergema Ramadan sekarang, kan. Mesti membacakan hadis ni. Kita berharap tahun ni hadis-hadis yang dibacakan kepada kita, kita betul-betul hayati, tuan-tuan perempuan. Dengan penghayatan itulah yang akan membawa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sahabat tadi mereka baca tentang azab hari kiamat, ya, keadaan wajah orang kafir menjadi muram, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu minta disegerakan. Mereka cabar, ya ke ada kiamat?
Kan? Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, Asbabun Nuzul dan sebagainya, kita kata, ya Allah, mereka ni memang sangat mencabar. Ya ke? Takkanlah dalam surah Al-Waqi'ah kan ada sebut kan, takkanlah nenek moyang kami dulu dah mati dah habis dah, dah jadi tulang-tulang dah. Takkanlah akan dihidupkan balik. Yes, itu ada disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam tafsir, Ustazah baca rujuk kepada tafsir Ibn Katsir dan tafsir Al-Munir. Dia sebut, disebabkan itu Allah jawab balik, ya, masa ni baru nampak. Masa ni baru tahu, kan? Jadi kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Goal kita adalah pada bulan Ramadan ini adalah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita masuk kepada didikan Ramadan buat hati ini. Yang pertama sekali, Ustazah nak sentuh, dia ada 12 bab dalam ini, sangat banyak. Nanti tuan-tuan perempuan boleh baca sendiri, semuanya penting-penting. Tetapi bab yang paling Ustazah nak sentuh hari ini adalah bab yang keempat, iaitu didikan mencintai Al-Quran. Nanti boleh rujuk Dr. Nur Afifah lah pasal buku. Bab 4 iaitu didikan mencintai Al-Quran. Sesungguhnya bila saya syukur dapat belajar di UIA dulu, antara benda yang saya belajar yang paling utama adalah ilmu itu perlu sahih, kan. Ilmu ni belajar dengan Dr. Ridwan, Dr. Syekh Abdul Lais dan sebagainya. Dia pastikan kamu masuk dalil tu, check dulu. Saya ingat saya kena buat masa tu assignment yang paling sakit otak adalah bila doktor minta saya buat kajian Asyubahat Haula Hadis Ad-Dajjal. Kak I tahu kok masa tu, Kak I macam mana buat ni, kan. Stres yang amat, ya Allah, dengan anak macam ketek ramai ni, kan. Jadi macam Masya Allah. Tapi betul lah ilmu tu sangat bahagia dan semuanya saya sangat rindu kepada UIA, kan. Moga Allah pilihlah kembali ke UIA, insyaAllah. Okey, jadi satu ilmu yang saya dapat masa tu adalah bila mengkaji tentang hadis Ad-Dajjal. Hadis tentang Dajjal, orang Malaysia panggil Dajjal kan, Ad-Dajjal. Berapa ramai yang ketika tu saya bentang dalam kelas, ada hadis yang memang Nabi sebut Dajjal daripada mana dan sebagainya, kan. Dia ada isu jugalah masa bentang tu. Sebabnya Nabi sebut memang ada satu hadis, Nabi tunjuk dekat mana. So saya sebutlah. Lepas tu sama sekelas saya tu foreigner, dia kata, kenapa kau cakap Dajjal keluar pada negeri aku? Dia kata gitu, kan. Saya kata, lah bukan aku yang cakap, Nabi yang cakap. Kan. Jadi benda tu Masya Allah, ilmu. Apa-apa sahaja yang kita buat bila faham, Allahu Akbar. Dan adakah generasi kita sekarang, anak-anak kita tahu tentang makhluk Dajjal ni? Tahu ke tentang makhluk Dajjal ni yang akan keluar ni, kan? Maksudnya persediaan kita adalah antaranya adalah untuk diri sendiri. Kita perlu menggandakan usaha untuk dekat dengan Al-Quran. Didikan Ramadan yang sinonim dengan Syahrul Quran, kan, dengan Al-Quran. Kita nak supaya Allahu Akbar diri kita. Contoh kalau tanya saya, Ustazah ni dah memang bidang Quran, setiap tahun saya memang buat kelas tak ada buat Al-Quran untuk public, kan. Jadi apa Ustazah punya target untuk Ramadan tahun ni? Kan, jadi target saya tak satu je untuk Ramadan tahun ni. Saya ingin sekali memahami surah Hud. Surah Hud. Sebab Ustazah dah pernah syarah surah, memang lepas habis belajar ke UIA saya pindah ke Temelloh lah, dah tak duduk KL. Perjuangan Ustazah adalah nak memahamkan masyarakat tentang surah-surah kiamat. Tentang kiamat sangat banyak. Sebab masa kat Mesir dulu, Syekh selalu pesan, kan, ilmu ni kena sampaikan ke orang, kan. Dan Allahu Akbar, waktu tu bila Syekh Ustazah syarah tentang surah Al-Haqqah, kan, surah Al-Haqqah, surah yang sangat berat menyebut tentang kiamat. Masa tu memang rasa, okay, kamu tahu kan kamu akan pergi ke syurga, kamu tahu kamu impian kamu nak pergi syurga, kamu tahu tentang neraka, tapi sejauh mana hati kamu selalu muhasabah. Selalu sangat syaitan yang macam tu. Dan saya selalu cakap, hidup kita ni memang ada ujiannya. Dan selalu cakap, bila diuji oleh Allah, kadang-kadang diuji dengan kesedihan. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kamu. Bila Allah sebut kami akan uji kamu, dia bukan macam kita manusia biasa yang Dr. Afifah, saya nak uji doktor. Kita pun tengok muka dia sedih, tak sampai hati. Contoh. Dia bukan begitu. Ayat Quran adalah benar.
Maka Allah bila Allah sebut, dan kami akan menguji kamu, walanabluwannakum bisyai'in, sesuatu, sama ada ujian itu khauf, ketakutan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', sama ada dengan ketakutan, takut. Sekarang ni semua dalam ketakutan COVID ni. Khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari sudut hartanya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kadang-kadang ujian hati. Ujian hati. Kadang kita okey, orang lain buat kita tak okey. Contoh, kadang-kadang kita rasa hari ni okey, so tak okey. Itu ujian. Dan Allah sebut, Allah bagi berita gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan basyiran, berita gembira ini kepada siapa? Orang yang sabar. Maknanya sabar itu adalah satu perjuangan. Dia sabar, dia tak boleh dapat dalam masa sejam dapat dah sabar. Dia mesti berusaha, ya Allah, aku sedang diuji ya Allah. Dan Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikatakan orang itu benar-benar bersabar. Siapakah dia? Level A punya kesabaran, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang dikira benar-benar sabar iaitu bila mana kamu bersabar ketika tamparan yang pertama. What is the meaning of tamparan yang pertama? Maksudnya ketika mula-mula kamu diuji dengan musibah. Allahu Akbar. Maknanya hidup kita pertama kena dia yang memang kita akan diuji oleh Allah. Ujian anak-anak dan sebagainya. Ujian suami, ada orang diuji dengan suami. Ada orang yang memang dah okey dah, kan. Tiba-tiba sahabat dia pula buat hal kat dia. Kan? Kadang-kadang ada orang tikam belakang pula. Dia macam-macam ujian. Dalam hidup terlalu banyak ujian. Dan kita sebagai hamba Allah, kita kena selalu cakap begini, tuan-tuan perempuan. Kita ini adalah hamba yang sangat layak untuk diuji. Ya Allah, aku adalah hamba yang sangat layak untuk kau uji, ya Allah. Ya? Allahu Akbar. Kalau kita tengok Nabi, pernah saya tanya Syekh saya dulu kat Mesir, tentang ujian ni, dalam bab ujian, dan selalu sangat Syekh syarah tentang hadis innamas sabru 'inda sadmatil ula. Mungkin ni hadis yang perlu kita ceritakan kepada student-student, kepada sahabat-sahabat kita. Sebab alangkah indahnya andai kata bila kita diuji dengan musibah, kita cepat-cepat ingat, ya Allah, aku hamba yang tak kuat. Kan? Sebab tu kena banyak berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala, dan tidak, wala haula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan izin dan bantuan daripada-Mu, ya Allah. Maknanya kita ni memang tak berdaya. Kan? Itu tanda humble kita, itu tanda rendah diri kita dengan Allah. Ya Allah, sungguh aku tak berdaya. Kan? Sungguh aku sangat tidak berdaya, ya Allah. Ya, aku tak mampu, ya Allah. Kan? Tetapi aku yakin dengan bantuan-Mu, ya Allah. Aku yakin dengan janji-Mu, ya Allah. Aku yakin Engkau bersama dengan seorang ibu yang berusaha nak membesarkan anak-anak. Kan? Aku tak berdaya, ya Allah. Tetapi Allah Maha memegang hati anak-anak kita. Allah Maha memegang hati pasangan kita. Allah Maha memegang hati insan-insan di sekeliling kita. Maka bila Allah sebut, Allah memegang hati hamba-hambanya, boleh jadi, ya, bila-bila masa sahaja boleh berubah hati tersebut. Masya Allah. Baik, saya terus kepada didikan Ramadan buat hati, sebab inilah didikan dalam bulan Ramadan yang moga-moga kita challenge, maksudnya kita didik hati kita dalam bulan Ramadan, ya, dekatkan diri dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni lah banyak sangat mengubah kehidupan kita. Kan? Banyak sangat ubah hidup kita. Saya sedikit pengalaman yang saya tengok kepada student saya lah kat sini. Student saya bukan student universiti, student saya makcik-makcik je. Makcik-makcik, kan, bekas pesara-pesara ni yang Ustazah kata, ibu-ibu kalau malu nak baca Quran, tak tahu nak cari guru Quran, jumpa Ustazah. Kan? Ustazah boleh ajar daripada asas. Dan subhanallah, tuan-tuan perempuan, bila bergelumang dengan orang awam, betul-betul membuatkan kita ini sedar diri. Betul-betul membuatkan kita sangat appreciate dengan ilmu. Sangat bersyukur Allah bagi peluang duduk di universiti belajar. Sebab apa, di luar sana, bayangkan yang datang yang jumpa Ustazah, acik ni umur 60 tahun dah, 70 tahun, tak boleh nak baca Quran. Kan? Tak pandai baca Al-Quran. Tapi acik harap Ustazah sebelum tutup mata, sebelum jumpa Allah, acik nak pandai baca Quran.
Bukan seorang dua orang. Bukan seorang dua orang, sangat ramai. Ada bekas-bekas lecturer yang masa saya mengajar kat Ampang kan. Dia sakit lutut. Biasa orang berumur kan sakit lutut kan. Naik. Sebab masa tu saya buat kelas tahsin dan tadabbur Al-Quran. Naik kelas, saya kata, cikgu tak payah datang. Kalau sakit macam ni tak payah datang. Kata ustazah, dah senja dah ustazah, umur dia dah banyak. Kan? Malu nak jumpa Allah kalau dalam keadaan, sorry sebab dia agak touching. Memang ustazah ingat ayat cikgu ni. Cikgu malu nak jumpa dengan Allah. Kalau nanti jumpa dengan Allah dalam keadaan yang tak pandai membaca Al-Quran. Sebab umur kita akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya umur kita buat apa. Kita sibuk kan. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat tentang kiamat, ada antara ayat Al-Quran yang menyebut nanti ketika di mahsyar semua orang akan menyebut kerugian demi kerugian. Ruginya waktu aku di dunia, aku tak banyak infakkan harta aku. Ruginya waktu aku kat dunia, aku tak ikhlas dengan orang sekeliling aku. Ruginya waktu aku kat dunia, aku tak buat baik. Sebab itu ketika mana kita bertemu dengan kematian dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10 dan 11, nanti tolong rujuk muka surat 555. Senang, nanti boleh tengok balik. Ayat ni memang power, memang kita rasa kalau saya baca memang tak jemu. Dekat mana-mana tempat pun saya akan syarah ayat ni dulu. Sebab kita sebenarnya sedang menantikan satu hari yang besar untuk diri kita sendiri kan tuan-tuan dan puan. Kita sedang menantikan satu hari yang besar untuk diri kita sendiri. Kalau tanya hari apa? Tak sempat kan tanya, semua respon kan habis 10 minit. Kan? Agak-agak hari apa? Hari apa yang kita sedang nanti-nantikan sekarang? Dr. Nafifah lah tolong jawab. Hari pertemuan dengan Allah. Masya Allah. Senang tanya lecturer tu dapat apa yang tepat. Okey. Sebenarnya manusia ni kita pagi keluar kerja, malam petang dah balik, malam tidur, lepas tu dengan anak-anak, dengan urusan rumah tangga. Sebenarnya hari demi hari berlalu. Actually kita sedang menantikan satu hari yang besar untuk diri kita, iaitu hari kematian kita sendiri. Hari mati kita. Hari mati kita. Bukan hari mati jiran sebelah. Bukan hari mati roommate. Bukan hari mati kita punya kawan universiti. Tak. Sebenarnya kita sedang menantikan satu hari yang besar untuk diri kita sendiri. Sebab itulah kenapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara doanya, antara kata-kata Abdullah ni bila mana menjelmanya maghrib, setiap hari bila menjelmanya waktu maghrib, maksudnya dah tenggelam matahari, dia kata apa? Alangkah ruginya diriku, andai kata amalanku hari ini tidak bertambah berbanding hari semalam. Hari dah berlalu pergi, dia kata. Masya Allah, dah masuk ke waktu maghrib, dah masuk ke waktu malam. Alangkah ruginya andai kata amalan, especially dalam bab Al-Quran ini, tak bertambah daripada hari semalam. Memang rasa macam deep lah kata-kata tu kan. Sebab kita maghrib tu lah kelang-kelibut dengan anak-anak kan. Tak sempat nak muhasabah pun. Sebab tu kalau tak sempat sangat muhasabah maghrib, kita ingatlah sebelum tidur. Bacalah surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk adalah surah yang membuatkan kita i'tiqad, yang membuatkan kita kata, Ya Allah, aku yakin hari mati aku itu benar. Hari kiamat itu benar. Aku akan berada dalam kubur. Itu benar, Ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Jadi bila yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidur, maka andai kata mati dalam keadaan tidur, insya-Allah mudah-mudahan kita diterima sebagai hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dalam bab kita dengan Al-Quran, Ustazah sebut poin-poin penting dalam buku ni, nanti tuan-tuan puan boleh baca. Dalam bab memenuhi masa dengan Al-Quran, Bagaimana pula kita tengok para sahabat, sebab kita ni dah level memang insya-Allah boleh baca Quran, tapi macam mana keseriusan kita, hubungan kita dengan Quran. Kita serius dulu bercinta sampai nak kahwin kan dengan suami ataupun dengan isteri. Macam mana pula keseriusan kita, kesungguhan kita dengan Al-Quran. Ini perjuangan kita dalam Ramadan tahun ni, moga-moga mendapat takwa. Sebab apa? Kalau kita sebut, Ustazah ambil daripada kitab Tadabbur Al-Quran karangan Syekh Adil Muhammad Khalil. Dia sebut betapa manisnya cara interaksi para sahabat pada zaman Rasulullah dengan Al-Quran. Waktu bersama dengan isteri di rumah.
Kan para isteri ni, isteri para sahabat ni, so kita isteri-isteri ni akan bertanya kan. Isteri para sahabat ni dia akan tanya kepada suami mereka. Bila suami sampai kat rumah, apa yang turun hari ini dari firman Allah? Sebab dulu Al-Quran turun secara munajjaman kan, turun secara beransur-ansur. Apa yang turun hari ini dari firman Allah? Adakah Allah menurunkan sesuatu hari ini? Nampak tak? Isteri duduk kat rumah, tapi mereka sangat cakna dengan Quran. Kita cakna dengan pinggan mangkuk je lah kan, tak sempat nak tanya bab Quran. Pernah tak kita tanya suami kita, bang, apa ni, abang dah baca juzuk berapa dah? Jomlah tolonglah ajar saya sekali. Kan? Mesti jawapannya ustazah takut nak tanya kan. Takut nak tanya ustazah kan kena menampar pula kan. Maksudnya kita bersembang dengan suami kita, ada sembang dalam bab Quran. Bang, macam mana kita nak faham Quran ni? Bang, jomlah masuk kelas belajar Quran. Contoh, ni contoh. Kan? Okey, bersama sahabat. Saya masukkan poin ni sebab ini motivasi kepada kita untuk dekat dengan Quran. Kan? Bersama dengan para sahabat, bila mereka ni berkumpul, maka mereka akan bertanya kepada salah seorang sahabat yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ni suara dia sangat sedap, masya-Allah, merdu. Ya? Dan mereka akan berkata, wahai Abu Musa, ingatkanlah kami dengan Rabb kami. Masya-Allah. Maksudnya dia minta Abu Musa ni, sahabat ni, Abu Musa sahabat Nabi ni, suara dia sedap tadi, tolong ingatkan tentang Allah SWT. Macam mana? Maksud mereka adalah tolong bacakan mereka Al-Quran. Maka dengan banyak baca Quran akan ingat kepada Allah SWT. Subhanallah. Dan nasihat untuk sahabat Al-Quran. Nasihat untuk sahabat Al-Quran, macam mana kita nak akrabkan diri, terutama dalam Ramadan ni, memang betul-betul mendidik hati kita untuk dekat dengan Al-Quran, iaitu sentiasa berdoa kepada Allah. Sahabat-sahabat nak dekat dengan Quran ni memang kena ada doa. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, dekatkan aku dengan Quran, ya Allah, lembutkan hati aku, luangkan masa kepadaku untuk aku belajar Al-Quran sehingga hari akhir aku di atas dunia. Sebab hari mati kita tadi, tak bisyarah lagi, surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 tadi, Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, kalau kita nak ingat kepada kematian, tuan-tuan puan buka ayat ni, ayat 10 dan 11 ni, muka surat 555 surah Al-Munafiqun, Allah sebut, dan infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dengan nada yang menyesal, kan, ya Tuhanku, kan, dia kata fayaqula rabbi laula, ya Rabb, wahai Tuhan, sekiranya engkau, mohon ya Allah, maksud pada ini adalah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku ya Allah. Tolong lambatkan sikit ajalku ya Allah. Kan, tolong tambah sikit ya Allah ajalku ya Allah. Rupa-rupanya ini rasa hati manusia-manusia yang sedang mungkin berada pada keadaan sakaratul maut. Kita akan tempuh tak? Ya, kita akan tempuh. Cuma rahsia. Keadaan menjadi rahsia sekarang. Tarikh bila pun tak tahu. Sebab apa pun tak tahu. Meninggal di mana pun kita tak tahu. Kan? Menjadi rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran secara jelas, manusia akan minta kepada Allah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku ya Allah. Kerana apa, tuan-tuan perempuan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebab aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Kalau anak-anak kita tahu tentang ayat Quran ni, kita akan boleh cakap pada mereka, anak, abang, kakak, kita semua akan pergi. Mama akan pergi, abang akan pergi, kakak akan pergi. Tak tahu siapa dulu antara kita akan pergi. Jom kita siapkan, kita buat Ramadan kali ini betul-betul sebab kita nak bawa bekal nak jumpa dengan Allah. Kita semua nak masuk syurga. Kan? Nanti mama nak jumpa abang kat dalam syurga, umi nak jumpa kakak dalam syurga, umi nak jumpa adik dalam syurga. Kita jadi hamba Allah yang baik. Cakap je. Ya. Terima tak terima tu Allah punya kuasa. Kan? Kalau kita ikhlas, percayalah wahai ibu ayah sekalian, insya-Allah benda tu akan sampai ke hati anak kita. Nampak dia tak respon pun. Kan? Tetapi hati doa, Ustazah sangat yakin dengan doa seorang ibu.
Sangat yakin. Mana Ustazah dah tua ni pun kan. Bila ada apa benda-benda yang besar nak buat buku ke apa ke, mak tolong doa ya. Doa ibu ni sangat mustajab mak. Kalau bahasa anak ni Yah lah. Yah yakin sangat mak dengan doa mak. Kan? Walaupun mungkin mak kita tak belajar universiti tapi yakin doa seorang ibu. Dan kita kena yakin kita seorang ibu. Yakin yang insya-Allah ya Allah engkau maha mendengar detik hati seorang ibu, kau maha dengar ya Allah. Ya Allah elokkan akhlak anak-anakku ya Allah. Aku tak mampu nak menjaga mereka. Lebih baik daripada engkau menjaga mereka ya Allah. Allah ya Hafiz. Allah ya Muhaimin. Allah ini menjaga anak-anak kita, menjaga hati mereka, menjaga masa depan mereka lebih baik daripada kita menjaga mereka. Maka kita ada satu senjata iaitu doa. Dan kematian adalah satu topik yang sangat perlu kita sebut kepada anak-anak. Jangan rasa, awal lagi Ustazah, dia kecil lagi. Tak. Ustazah memang sebut anak kecil lagi. Anak 5 tahun, kembar 5 tahun. Yang seorang lagi 9 tahun, 10 tahun. Boleh kata bedtime story itu cerita pasal mati. Kan sebab kata nanti kalau Umi dah tak ada, bacalah buku Umi tulis tu memang nak tinggalkan anak-anak. Umi janganlah Umi apa ni cakap pasal mati. Kita semua akan meninggal sayang. Kita semua akan pergi. Sebab kita nak masuk syurga, kena tempur mati dulu. Kan? Mati. Supaya mereka dah ada satu ilmu, dah ada view dah. Kan? Sebagai hamba Allah, kita semua akan meninggal. Saya cakap ayat ni kepada anak-anak. Kan? Sebab Quran, mereka kena tahu isi Quran. Baru mereka akan jadi orang yang kuat. Baru mereka akan nampak, aku nak pergi mana sebenarnya dalam hidup ni. Apa hal tujuan hidup? Sedangkan Allah dah sebut, kau akan bertemu dengan kematian. Engkau akan jumpa aku balik. Akan ada satu hari pemutusan hukum. Iaitu hari semua orang akan dapat pembalasan masing-masing. Kan? Dan kalau kita tahu ke mana kita akan pergi, tuan-tuan dan puan, iaitu kita sangat berharap ke syurga Allah, kita akan persiapkan Ramadan kita dengan sangat baik. Kita akan usaha manfaatkan setiap detik dalam Ramadan. Kita jadikan, kita kata setiap hari ini adalah didikan untukku ya Allah. Setiap hari dalam Ramadan ini adalah didikan daripada Allah untuk aku. Mungkin hari ini ujian yang lain, yes kita boleh settlekan. Esok ujian lain pula kita cakap macam tu, ya Allah, aku yakin ini didikan darimu untukku ya Allah. Sabarkan aku untuk ujian yang sementara. Ya, Masya Allah. Dan ayat seterusnya tadi, ayat 11, وَلَا يُؤَخِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah sebut, dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat menyeramkan, tuan-tuan dan puan. Seriously. Ya? Sebab Allah kata, dan Allah takkan tangguh kematian seseorang apabila waktu matinya telah datang. Bila nanti dengarlah pengumuman Ustazah Aini Mardiah tak ada, yes dah sampai dah masa waktu Ustazah. Tak boleh nak minta, ya Allah lambat sikit anak kecil lagi ya Allah. Tak boleh. Waktu dah sampai. Allah dah bagi peluang banyak. Sebab tu hidup adalah, ni prinsip hidup saya. Hidup adalah peluang untuk melaksanakan peluang. Yang tinggal sekarang adalah baki-baki umur. Hidup adalah peluang untuk melaksanakan ketaatan sebelum kita dijemput pulang. Saya tanya, apa prinsip hidup saya? Itu terus cakap. Sebab apa? Memang ya Allah, syukur sangat ya Allah, terima kasih. Dapat bangun sahur lagi ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau dia renung amal aku tak banyak lagi ya Allah. Kan? Aku minta maaf, aku minta ampun atas kelalaian selama ni ya Allah. Kan? Sebab apa? Kita orang nampak je, kita hidup atas muka bumi nampak okey, hebat ke. Tetapi Allah tutup aib kita. Kan? Kalau Allah selak sikit takkan mampulah saya bercakap kat depan ni, takkan mampu. Kan? Sebab tu Hasan Al-Basri, seorang yang saleh, bila orang puji-puji Hasan Al-Basri, kamu hebat, kamu ulama, kamu cendekiawan, kamu memang perfect lah kita katakan, orang hebat kan. Tapi apa kata Hasan Al-Basri, sangat tawaduk, dia kata, andai engkau tahu keaiban diriku, nescaya engkau akan baling pasir ke atas kepalaku. Kan? Sesungguhnya manusia pasti akan ada keaiban diri masing-masing. Kan? Tetapi Allah ya Ghaffar, Allah itu sifatnya Ghaffar. Kan? Allah Ghaffar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana Ghaffar. Maka minta ampun, Nabi Nuh pesan pada kaumnya, maka minta ampun kepada Allah kerana Allah itu sifatnya Ghaffar. Allah mengampunkan dosa kita, dosa-dosa kecil. Kita mohon taubat, ya Allah ampunkan aku. Maafkan kekurangan aku disebabkan kekurangan aku sebagai seorang ibu. Ya, janganlah ya Allah terkena pada anak-anak aku.
Ampunkan dosaku ya Allah. Maafkan segala kesilapanku ya Allah. Ya. Janganlah musibah yang menimpa anak-anakku disebabkan kekuranganku ya Allah. Kuatkan hatiku untuk berubah jadi lebih baik. Jagalah anak-anakku lebih baik ya Allah. Ya. Allah bersihkan, ampunkan dosa kita. Dan Ghaffara ini Allah tutup aib kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rasailah perkara ini dalam bulan Ramadan. Ya, moga-moga Ramadan kita akan jadi Ramadan yang terbaik insya-Allah. Dan saya nak tutup Dr. Nur Afifah, boleh ya? Saya nak tutup dah ni. Kena memang kena tutup dah. Nak tutup dengan ayat Quran. Okey. Berapa minit lagi Kak In? Lagi 10 minit. Lepas tu kita buka soalan, boleh? Boleh insya-Allah. Boleh. Soal susah-susah. Soal senang. Sebab syarah dia panjang lebat hati ni kan. Okey. Baik. InsyaAllah saya nak tinggalkan dengan ayat Quran yang Allahu Akbar, yang kalau soalan Dr. Olin tadi berkait sangat jawapannya dengan ayat Quran ni tadi, dan juga persoalan-persoalan hidup kita semua terkandung dalam jawapannya ada dalam ayat Al-Quran ini. Tolong buka surah At-Taghabun, pada ayat 11 pada muka surat 557. 557, okey? Allahu Akbar. Subhanallah, ini ayat Quran yang benar-benar Allah membuktikan bahawa Allah itu Maha berkuasa menyusun semuanya untuk diri kita. Starting daripada kita lahir, starting kita bersahabat dengan siapa, kita bertemu dengan siapa, kita dapat anak bagaimana, kita masa depan kita, kan? Ada orang mungkin waktu remaja dia okey je. Dia diuji waktu perkahwinan, ada orang okey, semuanya okey. Tapi waktu perkahwinan tak dijangka-jangka berlaku benda musibah pula, na'udzubillah min zalik. Jadi semuanya kehidupan sekitar hidup kita ni kalau kita renung-renung, kan Allah uji tu kenapa? Kan Allah uji tu kenapa? Subhanallah. Allah sebut dalam surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allahu Akbar. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, dan Ustazah mohon ayat ni tolong kalau mampu hafal, kalau mampu baca hari-hari, baca hari-hari. Sebab bagi Ustazah lah, Allahu Akbar, bila diuji ke ada ujian, Ustazah banyak ke ujian kan? Ujian ke apa-apalah yang menyedihkan ke, yang menyukakan ke kan. Suka pun kena ingat Allah juga kan. Apa sahaja ujian, apa-apa sahaja ujian. That's why kenapa Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebut alangkah beruntung orang mukmin itu. Kan? Hebat orang mukmin ni bila mana pertama bila dia diuji musibah, kan? Dia boleh mengucap alhamdulillah. Pelik tu, diuji dengan musibah dia ucap alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Berapa ramai manusia atas muka bumi ni mula-mula ditimpa musibah, mula-mula sakit otak, mula rasa nak mengamuk tu, dia boleh cakap alhamdulillah, kan? Kita usaha. Sebab apa ni Nabi sebut kita cinta pada Rasulullah, kita usaha buat apa Nabi sebut. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan musibah itu Allah nak dia kembali kepada Allah. Allah nak kita kembali kepada Allah. Yang kedua Nabi sebut, bila dia diberi kegembiraan, berita gembira, dia cepat-cepat sebut alhamdulillah. Unik. Orang-orang soleh, orang mukmin ni Nabi sebut alangkah hebat. Maksudnya alangkah uniknya. Maksudnya mereka ni bila diberi ujian dia sebut alhamdulillah. Bila diberi kegembiraan pun ucap alhamdulillah. Kita selalu waktu gembira dia alhamdulillah. Waktu sedih kita kenapa aku diuji macam ni? Kita selalu cakap macam tu kan. Jadi kita nak jadi hamba Allah yang takwa tadi tu kan. Jadi ingat ingat macam mana ayat ini, subhanallah, sangat personally, honestly ayat ni sangat bagi kesan kepada diri saya. Terlalu bagi kesan. Maksudnya kalau diuji apa-apa pun
Terus akan ingat ini, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang berlaku ke atas diri seseorang melainkan dengan izin Allah. Maksudnya Allah dah atur sebenarnya sebelum kita lahir lagi. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini Syekh selalu ajar masa kat Mesilu. Kamu ni nak tawaduk dengan Allah, nak rendah diri dengan Allah, kena selalu sebut qadarullah ma syaa fa'ala. Kan? Atas ketentuan Allah lah semua yang berlaku kepada diri aku. Aku redha ya Allah. Kan? Allah dah tetapkan yang terbaik untuk diriku. Kan? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan ayat yang seterusnya sangat penting tuan-tuan dan puan, sangat penting. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman, maksudnya yakin kepada Allah. Kita mungkinlah waktu diuji tu kita yalah Allah hebat semua ni, tapi belum yakin. Sejauh mana keyakinan kita yang Allah akan selesaikan masalah hidup kita? Sejauh mana kita yakin bila membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang buat baik, siapa yang jaga solat dia, siapa yang sungguh-sungguh didik hati dia buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, itu takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bagi jalan keluar atas semua masalah hidup dia. Bayangkan, tak ada satu pun masalah hidup kita yang Allah tak boleh selesaikan. InsyaAllah semuanya boleh. Tetapi Allah nak tengok yang pertama dulu, kamu takwa ke tidak? Baiki tak hati kita nak dekat dengan Allah. Kalau contoh solat kita tak terjaga, kita baiki tak solat kita? Kita usaha tak nak khusyuk? Kalau Quran kita kurang, kita usaha tak nak gandakan Quran? Kalau kita susah nak memaafkan orang, kita usaha tak didik hati kita nak memaafkan orang? Sebab Allah melihat kepada takwa. At-taqwa hahuna. Tak nampak pula. At-taqwa hahuna. Nabi sebut takwa, betul doktor sebut tu kan. Takwa tu di hati. Takwa itu di hati. Maknanya hati kita ni betul kena polish, kena didik selalu. Okey? Sebab apa Allah sebut? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang sungguh yakin kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati dia. Allahu Akbar, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan. Bayangkan dalam seluruh kehidupan kita, ya, Allah sudi memimpin kita. Allah keluarkan kita. Sebab kalau kita baca dari sudut maksud kepada takwa itu sendiri, dalam ayat Al-Quran pun menyebut bila manusia itu bertakwa kepada Allah, kata silap saya surah Al-Anfal ada sebut ayat ni, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia buat apa yang Allah suruh, tinggalkan larangan Allah, Allah akan bagi kekuatan kepada hati dia untuk membezakan perkara-perkara antara perkara yang hak dengan yang batil. Mana benda yang elok, mana benda yang tak elok dalam hidup dia. Bayangkan orang buta, ya, dia nak melintas jalan, dia tahu seberang jalan tu dia nampak okey, biasanya kereta laju dia boleh agak sebab dia tak boleh tengok. Kan? Tapi manalah tahu tiba-tiba ada lubang yang tak disangka-sangka, gedebuk juga jatuh. Tetapi bayangkan dalam saat kerisauan, ketakutan, kebimbangan antara hidup dan mati, tiba-tiba ada tangan yang memegang tangan pakcik tu, melangkah, pakcik main pakcik, saya tolong melintas jalan. Seronok tak seronok? Bahagia tak bahagia? Itu juga perumpamaan kepada diri kita yang selalu tak nampak ahli tuju hidup. Kan? Kadang-kadang, kenapa macam ni pula jadinya hidup aku ni? Contoh. Kan? Teraba-raba. Kan? Tiba-tiba, dengan ketakwaan kita yakin dengan Allah, kita selalu cakap, ya Allah, aku yakin dengan janjimu. Aku yakin ya Allah, engkau takkan pernah menzalimi hamba-hambamu. Kan? Aku yakin sungguh-sungguh ya Allah, engkau bersama dengan hamba yang berdoa dan merintih kepadamu ya Allah. Dan aku merintih hari ini ya Allah. Aku melanggar sungguh-sungguh sebab aku dah tak berdaya. Kan? Aku yakin engkau pasti akan membantu aku. Yakin dengan Allah. Maka Allah, bila Allah sebut ni, barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hati dia. Bayangkan Allah bagi petunjuk. Yang solution tu kadang-kadang tak terfikir pun. Tak pernah terfikir. Masya Allah. Ya, dan Allah, dan ayat seterusnya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Allah tahu apa yang akan berlaku pada hari esok lusa tu lah.
Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Apatah lagi Allah tahu hari mati kita nanti macam mana. Sebab tu tugas kita adalah berusaha sehabis baik menjadikan diri kita dalam bulan Ramadan ini benar-benar mendidik hati agar menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu perkongsian pada hari ini. Saya serahkan semula kepada Dr. Nur Afifah. Tafadhal. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nur Afifah, astagfirullahalazim. Ustazah Ainul Mardiah. Nak ada kena tempias pula Ustazah Ainul Mardiah. Moga-moga tempias kebaikan tu ada. Amin, amin. Okey, terima kasih Ustazah atas pengisian yang sebenarnya beberapa kali rasa tegak bulu roma bila kita tengok betul-betul ayat Al-Quran tu, masya-Allah kan. Dan saya rasa sedikit simpulan betapa kita perlunya menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Memang bukan atas daya upaya usaha kita. Betul. Bukan. Jadi bila kita sedar yang kita tak mampu, kitalah hamba Allah. Dan bila kita sedar diri kita hamba Allah, betapa kita sangat perlukan Allah, dan barulah kita akan rasa betul-betul menghayati petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran yang Ustazah share. InsyaAllah Ustazah. Dan saya rasa saya tak nak lama. Saya nak buka soalan pada sahabat-sahabat yang berada bersama kita. Boleh tanya, boleh secara direct, dan boleh juga share di chat soalan. Okey, kita buka. Okey, sementara menunggu Ustazah untuk soalan, ada sesiapa nak bertanya soalan? Saya ada juga nak bertanya kat Ustaz. Ya, Dr. Nur Afifah. Tadi bila dah biasa sebut KI, tak apa ke ni ya? Ni dalam formal ni. KI. Sebab saya memang manja dengan Dr. Nur Afifah, tak pandai pula dalam formal-formal. Okey. Betul ayat Dr. Nur Afifah kata tadi, betul-betul kita menyandarkan kita kepada Allah SWT, dan sebenarnya itulah tujuan Allah menciptakan kita. Kenapa? Betul. Berbalik kepada benda yang saya kena syarah bab Dajjal itu, sebab dia macam sakit otak sangat kat masa kena ni. Antara soalan yang syubhat haula hadis ad-Dajjal adalah kenapa perkataan kalimah Fir'aun, Allah benci Fir'aun, tapi ada dalam Quran. Kak ingat tak? Saya tanya kenapa jawab? Okey. Kalimah Fir'aun, makhluk Fir'aun tu Allah benci sangat-sangat. Tapi ada dalam Quran. Kenapa kalimah ad-Dajjal? Cuba cari, ada tak kalimah ad-Dajjal? Alif lam dal jim alif lam. Ada tak kalimah tu dalam Quran? Tak ada. Sedangkan Dajjal ni Allah benci juga. Tapi ada ayat Quran yang kita bila baca sebab kita baca maksud dia tu memang menjurus, maksud dia tu menuju kepada Dajjal. Tapi poin saya adalah kenapa alif lam dal jim alif lam tu tidak ada dalam Quran. Sedangkan Dajjal ni makhluk yang juga dibenci oleh Allah. Dia pun mengaku Tuhan juga. Kenapa? Sebab Fir'aun, Ad-Dajjal persamaannya apa? Allah benci tu sebab mereka sombong. Dia mengaku Tuhan. Sombong tu tak sampai tahap mereka mengaku Tuhan. Sebab tu Dajjal ni dia akan datang sebabkan dia nak suruh manusia ni mengaku dia sebagai Tuhan. Dan Allah ujian tu kata fitnah Ad-Dajjal. Ketika itu akan dibezakan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang 50-50, siapa yang tak beriman langsung. Kan, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, masa tu bila kita baca, faham hadis tu ataupun Fir'aun tadi ada dalam Quran, kerana apa? Kerana dia dah ada dah. Dia dah wujud. Cerita pasal Nabi Musa ni nama, dan tujuan Al-Quran ni apa? Untuk menjadi pengajaran kepada kita. Betul, Allah masukkan kisah. Cuba tengok surah Al-Qasas ada, Allah banyak kisah Nabi Musa. Kan? Kadang-kadang kita baca seronok baca kat anak-anak baca sirah je, tapi di sebalik itu Allah sebenarnya mendidik manusia, jangan sombong dengan aku. Jangan ada sifat sombong, sampai hadis Nabi sebut. Jangan sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Sebab bila kita sombong, contoh, bila sombong kita akan rasa kita bagus pada orang lain. Apalah orang tu tak ni belajar ni. Kita akan pandang rendah dekat orang. Kita akan selalu bila sombong kita akan selalu compare diri kita dengan orang lain. Aku lagi bagus, aku ni kita compare. Right? Jadi Allah sebut dalam Al-Quran tentang banyak kisah Fir'aun. Allah masukkan nama dia untuk jadi pengajaran jangan sombong dengan Allah. Sebab tu tadi relate dengan apa Dr. Afifah kata, betul, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ini sebenarnya Allah nak tarik hati kita supaya kembali kepada dia. Dan bersyukurlah bila kita diuji oleh Allah. Bersyukurlah bila kita sedar
yang kita sedang diuji oleh Allah. Bersyukurlah bila Allah bagi rasa, kita menangis, sungguh-sungguh menangis. Ya Allah, aku sedang diuji. Ya Allah, aku akur ya Allah. Okey, jadi satu sebab itulah tanda kehambaan kita kepada Allah. Ada soalan Ada soalan daripada Dr. Suharni. Salam Ustazah, sebaiknya semasa Ramadan kita target khatam Quran atau tadabbur? Macam mana tu? Soalan yang sangat baik, sangat baik. Dia boleh jadi dua-dua, dia boleh jadi satu, dia bergantung pada hati kita. Bergantung pada hati kita, bergantung kepada diri kita. Contoh, ustazah kalau ajar Quran, pertama ustazah akan tengok dulu level bacaan seseorang tu. Contoh kalau kita baca, dia baca Quran secara tahqiq, dia ada empat level bacaan kan. Ada tahqiq, ada tadwir, ada murattal, ada hadar, tu lajulah yang imam tu. So kita tengok secara tahqiq, baca secara slow je. Bismillahirrahmanirrahim. So kita dengar bacaan anak murid tu, dia ni tak boleh. Jangan bagi dia hafal Quran dulu, tak boleh. Sebab apa? Dia tak kenal huruf lagi contohnya. Ataupun dia baru baca Bismillah. Dia tak boleh nak beza makhraj. Contoh Ain. Ain dengan Alif tak boleh nak beza lagi. So kepentingan kepada dia adalah mempelajari asas, mempelajari cara baca Quran. Kan? So dia kena waktu bulan Ramadan sebaiknya adalah masuk kelas ataupun belajar untuk tadarus Quran ataupun kita kata masuk kelas asas untuk tajwid. Kalau contoh target Ramadan pula. Target Ramadan boleh je kita letak target nak khatam Quran. Boleh dengan cara kita kata sehari saya nak baca sejuzuk. Ada 30 hari, tapi kalau muslimat ni dia ada waktu dia rest tu kan. Waktu haid ke kan. Jadi dah kurang mungkin jadi 23 hari kan. Dia bergantung kepada contoh kalau kita kata sayang pula kalau tak khatam, kita usaha untuk khatam. Mungkin boleh letak sejuzuk atau 2 juzuk. Ataupun kita formula yang paling mudah adalah menyusun mengikut waktu solat. 5 solat waktu, sejuzuk ada 20 muka surat. So setiap kali muka surat tu baca 4 muka. 4 kali 5 20. So dapat sejuzuk. Adakah perlu tadabbur macam mana pula? Mana yang lebih baik, tadabbur ke khatam Quran ke? Kan? Boleh mana-mana, dua-dua baik. Cuma untuk diri kita, contoh kalau Ustazah akan letak dua lah. Satu khatam Quran ni untuk kita, sebab kalau kita tak membaca Quran, lama kita tinggal Quran, lidah kita dia akan jadi, walaupun hafizah sekalipun. Tapi dia lama tak baca Quran, kerah juga lidah tu. Kan? So target untuk, dan Nabi SAW bertadarus Al-Quran sepanjang Ramadan dengan malaikat Jibril. Dia baca. Tadabbur mungkin kita boleh ambil satu surah je dalam bulan Ramadan kalau kita nak seimbangkan. So dua-dua tu adalah baiklah. So kalau tanya yang mana satu, atas diri sendiri. Sesi mana? Contoh kalau macam ada orang nak masuk kelas tadabbur contoh, ataupun dia sekarang ni dekat platform Facebook kan, memang ada tadabbur center buat setiap hari tadabbur kan. Boleh, tak ada masalah, dua-duanya baik. Sebab apa Nabi sebut yang nyata dalam hadis Nabi SAW, yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mungkin level dia sebelum Ramadan dia dah mahir dah baca. So Ramadan je peluang untuk dia untuk tadabbur sungguh-sungguh, untuk buka tafsir, baca. Boleh buat artikel jurnal lagi tentang ayat Quran tu. Tak ada masalah. Pahalanya sama, berganda-ganda juga. Ya, wallahu a'lam. Soalan lagi? Ada lagi soalan? Kalau kita tak buka, saya ada soalan Ustazah. Kalau tadi ada datang peminat soalan je. Dia nak bertanya berkenaan dengan tadi apa yang saya tengok tadi. Ni Ustazah boleh share sikit lah kalau berkaitan dengan persediaan Al-Qadar. Kan kita kata Ramadan ni didikan hati untuk Ramadan. Lepas tu Ustazah takwa tu sendiri kan, takwa tu. Kalau macam Ustazah cakap tadi bermakna-makna takwa tadi, kita sebenarnya tu tujuan kita nak betul-betul ada takwa dalam hati kita. Jadi boleh Ustazah terang, bukan Ustazah dah terang, cuma Ustazah nak kaitkan dengan bagaimana Al-Qadar tu ni dengan kenapa kita kena cuba mendapatkan takwa tu dalam Ramadan ni. Masya-Allah. Sangat baik soalan ni, betul. Ni blog rasa nak balik baik ni. Okey.
Lailatul Qadar tidak, malam Lailatul Qadar tu ada dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu bila. Dan siapa yang akan dapat malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar akan dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah yang hanya terpilih. Allah yang pilih. Maknanya walaupun saya contoh, kita dah biasa bangun malam, cukian mulai, contoh biasa tahajud. Tapi kita tak tahu hati kita ni, kadang-kadang ada riak, ada rasa sum'ah ke, rasa macam nak orang puji apa kan. Jadi takut-takut Allah tolak je amal kita tu. Sebab apa? Tak ikhlas. Lailatul Qadar adalah satu malam di mana malam itu penuh dengan keberkatan. Malam tu syarat dengan keberkatan. Malam itu hadiah dianugerahkan siapa yang ada hadis yang sahih, siapa yang benar-benar menghidupkan malam Al-Qadar tu, maka Allah akan ampunkan dosa dia yang lalu. Masya Allah, nikmat apa lagi yang paling besar dalam hidup bila Allah sudi mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Kekacauan kita, kelalaian yang lalu, yang jahil kita dalam mendidik anak-anak ke, kesilapan ke, kita buat silap yang efeknya kepada orang sekeliling. Kita dah minta maaf tapi kita mohon, ya Allah. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Takkan seorang manusia dia takkan rasa kepentingan Al-Qadar, Lailatul Qadar, kalau dia rasa diri dia dah bagus lah. Kalau dia rasa banyak amalan. Tetapi kalau kita masuk Ramadan dengan membawa, ya Allah, aku masuk Ramadan ni dosa aku menggunung, ya Allah. Dosa aku sangat banyak. Engkau je yang tutup aib aku. Manusia tak tahu. Suami kita pun tak tahu. Kan? Tapi dosa kita dengan Allah sangat banyak. Kesilapan kita dengan Allah sangat banyak. Jadi Al-Qadar adalah malam Lailatul Qadar. Persediaannya adalah, para ulama kata, bersiap daripada malam yang pertama lagi. Bukan tunggu 10 malam akhir. Jangan kata, okey tak apalah, tengoklah movie dulu, sinetron dulu kan, malam-malam Ramadan ni. Nanti akhir-akhir nanti kita usaha. Kan? Mungkin kalau Allah rezeki dapatlah insya-Allah. Tapi usaha, bila sebut tentang usaha, ya, Allah nak tengok siapa yang paling serius sekali dalam Ramadan. Usaha sungguh-sungguh, imanan, wahtisaban ni dia kena bawa dengan hati yang, ya Allah, aku harap sangat aku nak masuk syurga. Kalau kita baca tafsir surah Al-Waqi'ah, kita harap sangat nak masuk golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin dengan ashabul yamin, level mereka dua-dua baik, betul. Dua-duanya Masya Allah cemerlang sebab dapat masuk dalam syurga. Tapi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir yang menyebut tentang nikmat yang mereka dapat dalam syurga, golongan muqarrabin dengan golongan ashabul yamin pun ada beza. Masya Allah. Kalau tanya sekarang, siapa student UIA yang tak nak dapat nikmat yang besar, dapat beasiswa, dapat hostel yang sangat cantik macam bilik VIP, semua orang nak. Semua orang nak. Tapi kalau dia kurang sikit je dia punya pointer, dia tak dapat dah nikmat tu. Contoh, itu dari sudut kita manusia. Bayangkan dalam syurga, tempat yang kita tak kembali semula ke dunia, apatah lagi kita sangat mengharapkan kehidupan yang sangat indah, kekal. Nanti tuan-tuan boleh baca, puan-puan boleh baca, saya masukkan kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Iaitu kisah Abdullah bin Salam, kenapa saya masukkan, sebab nikmat ya Rabbana, ya Allah, seronok sangat bila mana Abdullah bin Salam ni adalah dulu pendeta Yahudi. Dia dah baca dah kitab-kitab yang menyebut tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Dia tak tahu siapa, dan dia sangat paling rindu nak kenal siapa itu Muhammad. Saya masukkan dalam kisah Abdullah bin Salam. Ya Allah, Ustazah memang menangis baca kisah Abdullah bin Salam ni. Sebab apa? Dia antara sahabat yang dijamin syurga. Dan dia sangat tenanti-nanti bila mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, nak sampai ke Madinah tu. Dia sangat, macam kita kata tunggu kekasih nak sampai. Tak pernah tengok. Ya Allah, bayangkan Nabi daripada jauh sampai ke Madinah. Ya, Abdullah bin Salam kata apa, Ustazah masukkan kat sini. Tak kala Nabi datang ke Madinah, manusia berduyun-duyun menyambut baginda. Dan aku termasuk salah seorang di antara mereka yang menyambutnya. Saat pertama kali melihat dengan jelas wajah baginda, aku mengetahui bahawa wajah itu bukanlah wajah seorang pendusta. Allahu Akbar. Dan apa, subhanallah, Abdullah bin Salam merakamkan, ya, apakah perkara pertama yang Rasulullah sebut bila mana sampai di Madinah. Allahu Akbar. Nabi sebut apa? Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah makanan, sambung tali silaturahim,
Solatlah pada saat orang lain tidur. Nescaya kalian akan masuk syurga dengan kedamaian. Hadis ni sangat, Allahu Akbar. Kalau perasan doktor, benda yang Nabi sebut ni semuanya berat. Pertama, sebarkan salam. Berilah makanan. Tak mungkin orang tu akan boleh mudah nak infak makanan ke tolong orang susah kalau dalam hati dia kotor. Mungkin. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Kita mungkin sakit hati, berdendam dengan orang dah berkurun-kurun lama. Tapi tiba-tiba sebab kita nak dapat taqwa tadi, ya Allah, maafkan. Aku sakit hati dengan dia dah lama, dah berapa kali Ramadan dah. Ramadan lepas aku tak boleh nak maafkan dia, sakit hati. Ya Allah, kerana aku cinta kepadamu ya Allah. Kerana aku cinta kepada Nabiku sebab dia yang pesan hadis ni. Aku maafkan dia. Kalau kita boleh buat dalam Ramadan kali ini, percaya ini Ramadan yang paling bermakna untuk diri kita dan tidak mustahil. Allah akan pilih hamba dia sangat, mungkin sangat berjuang ni nak maafkan orang ni. Tak mustahil dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar adalah malam yang Allah memang pilih hamba dia yang bertakwa. Kan? Hamba yang betul-betul nak dekat dengan Allah. Dan Nabi sebut, solat pada orang saat orang lain tidur. Ini cara nak hidupkan Lailatul Qadar, nama pemalam kan, hidupkan malam. Mungkin kita kata okey, kita tahu dah waktu lepas isyak tu dah start boleh qiyamul lail kan. Sebagai ibu, susunlah masa kita. Mungkin kita boleh tidur awal. Kalau saya memang jenis tidur awal. Bangun awal. Kita tahu okey, kalau boleh saya cakap dah awal-awal kat suami, 10 malam akhir Umi tak nak masak, lama-lama kat dapur. Masak makan sampai tu aku dah masak. Menu kita adalah ikan goreng dan sambal dapur kaya kan. Jadi memang itu menunya kan. Sebab dia pun jenis yang simple. So 10 memang suami cakap, sebab kami dah pernah tinggal kat Madinah setahun setengah Kak doktor ya Allah memang tengok macam mana pesta ibadah kan. Bangun okey nak ngaji kejap, ngaji okey tak apalah, rehat kejap, nanti waktu orang lain tidur kita ngaji. Tiba-tiba tak ada orang yang tidur, semua ngaji. Kan? Jadi macam malunya, ya Allah malunya orang bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita bawa beban dosa yang banyak. Kita nak minta ya Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa aku yang lalu. So persediaan untuk Lailatul Qadar adalah malam ni. Malam-malam sebelum ni dah lepas dah, yang lepas biarlah berlalu kan. Maksudnya bermula malam ni hidupkanlah ya Allah dengan membawa hati yang iman, hati yang penuh dengan nak mohon taubat. Kan? Kalau setiap malam, Ustazah pernah tanya mak Ustazah memang tak belajar tinggi kan. Tapi saya rasa dia ni sebab setiap malam dia bangun kan. Dia ni macam menghidupkan tahajud. Saya kata, mak tahu ke bila Lailatul Qadar? Kan? Dia kata, wallahu a'lam, mak kata tak tahu. Mak macam mana mak nak dapat Lailatul Qadar? Simple je jawapan makcik kan, jawapan orang kampung kan. Lah bangunlah setiap malam. Bangun setiap malam. Bila kita dah memang bangun setiap malam, kita hidupkan setiap malam, kita berzikir, beribadah setiap malam, tak mungkinlah ada malam yang lain pula yang ekstranya Allah nak bagi memang malam dalam Ramadan. InsyaAllah hamba Allah tu akan dapat. Nampak tak? Wallahu a'lam. Okey. Masya-Allah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Pertama, tapi Masya-Allah yang pesan Nabi, kata-kata Nabi masa Nabi memula sampai ke Madinah tu, Masya-Allah, itu baru ilmu baru juga untuk saya. Sebenarnya saya masukkan kisah ni setelah saya menangis dan esak-esak menginsafkan diri. Sebab masa tu saya dalam situasi yang perlu memaafkan orang. Tapi hati kita ni kan macam, ya Allah, macam kau dah sakit kat aku tuan-tuan kan. Macam mana ni nak maafkan orang ni kan. Tapi kita tahu kena wal afina 'anil nas dalam Quran. Kan? Jadi masa tu subhanallah bila baca hadis, bila Nabi sebut tu yang jadi, ya Allah aku rindu sangat nak meninggal kat Madinah. Kan, ya Allah aku rindu sangat nak dekat dengan Nabi. Takkanlah aku tak nak dengar cakap Nabi. Yes. Kan kita kata kita jadi orang takwa ni, kan kita kena dengar cakap Nabi. Maksudnya apa yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih kita kena buat. Kan? Kita usahalah buat walaupun sebab kita ni banyak kekurangan. Masa tu lah memang kena masukkan benda ni. Sebab ini siap buat warna lagi kan. Sebab apa Nabi pesan bagi makan. Semua ni berkaitan tentang manusia. So Allah Maha tahu bila kita connection, kita networking dengan manusia ni, of course hati kita akan diuji. Dengan suami ke, dengan anak-anak ke, dengan kawan-kawan, kawan sepejabat, kawan seuniversiti, pasti akan diuji. Jadi Allah melihat siapa yang qalbun salim, siapa hati di hati yang sejahtera, siapa yang banyak merintih pada Allah. Ya Allah, aku mohon kau bagi hati yang bersih kepada aku, yang bersih ketika aku bertemu denganmu. Sebab tu doa, sahabat-sahabat, doa.
doa sahabat-sahabat Nabi, doa orang-orang yang soleh. Cuba tengok doa dekat bahagian khatam Quran yang belakang sekali. Nanti tolong tengok. Ustazah hanya sebut saja dan doa ni tolong amalkan. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik untuk aku di atas dunia ini adalah pada hari aku bertemu denganmu, ya Allah. Mungkin dalam hidup kita berapa ramai yang sakit ke hati kita. Mungkin dalam hidup kita betapa tak gembiranya kita, sedih je memanjang. Tetapi kita mohon, ya Allah, aku mohon, ya Allah, aku nak jadi orang yang sabar, aku reda dengan ujianmu. Ya Allah, gembirakan aku pada hari kematianku. Husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah hari yang paling baik untuk aku di atas dunia ini adalah pada hari kematianku, ya Allah. Jadikanlah saat yang paling indah untuk diriku ini adalah pada saat aku bertemu denganmu, ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah seru kepada hamba-hamba dia yang tahu mujahadah atas dunia. Berjuang atas dunia nak dekat dengan Allah, berjuang memaafkan manusia, berjuang nak buat baik sesama insan, berjuang melaksanakan amanah, berjuang nak tinggalkan benda-benda yang Allah larang. Maka Allah seru kepada orang-orang yang bertakwa tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sebab bila kita buat baik sama dengan jiwa tenang, insya-Allah. Bila kita ikut apa yang Allah kata, banyak baca Quran, kita akan dapat apa? Jiwa yang tenang, insya-Allah. Maka Allah seru kepada jiwa yang tenang tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kamu kepada aku dalam keadaan aku redha kepada kamu dan kamu redha kepada aku. Masuklah dalam golongan hamba-Ku yang bertakwa, yang beriman. Masuklah ke dalam syurga-Ku. Subhanallah, nikmat yang cukup besar. Maka ketika itulah kita akan rasa, oh dunia ni kecap je punya. Gitu. Wallahu a'lam. Betul. Betul Ustazah, maksudnya kalau kita ada masa sikit mungkin, kalau tak ada soalan, masyarakat kita, Ustazah, kalau macam Ustazah cakap tadi, kita ni dalam hidup kita ni berjuang, semua berjuang. Kita berjuang. Bila cakap Ustazah highlight pasal didikan hati buat Ramadan tu, sebenarnya semua benda yang kita buat, sama ada fizikal, betul, perbuatan cakap, buat tindakan ke, dalam hati, fikiran kita, semua tu kita nak menundukkannya hanya kepada Allah. Masya Allah Jadi itu perjuangan utama kita. Tapi sebenarnya satu lagi benda yang saya rasa macam, bila reflect dia, macam mana kalau kadang-kadang kita, bila kita dalam kehidupan dengan kesibukan kita harian kita ni Ustazah, lepas tu kita nak ingatkan diri, aku ni banyak dosa, tapi kadang-kadang tu tak sedar diri tu, macam mana Ustazah? Okey. Ada sedar diri tu. Nak menyedarkan diri, maksudnya kan, boleh tak kalau macam kita tak tulis ke nak sedar aku ni dosa, benda-benda tu saya rasa benda yang boleh menghidup aku, betapa kita perlu kepada Ramadan ni. Kalau kita tak, kita akan lalui hidup macam biasa, maksudnya. Betul. Kita buat, okey Ramadan, kita baca Quran, okey dah baca Quran dah khatam, lepas tu kita dah buat dah tarawih, lepas tu dah puasa, dah sedekah dah hari ni, alhamdulillah. But it's not goes to the heart. Itu yang rasa macam saya rasa perjuangan yang tu, Masya Allah. Ustazah boleh concludekan dengan itu, insyaAllah Ustazah? Okey. Untuk yang bila kita rasa macam ni, dia berbalik kepada ayat dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah pada ayat, semua Quran. Hari ni semua hafal Quran. Surah As-Sajdah. Okey, surah As-Sajdah, kita baca surah As-Sajdah kan. Sebab tu kan, Kak I, sebenarnya bila kita sebut tentang syurga, apa yang kita baca selama ini tentang syurga, apa yang kita dengar selama ini syarah-syarah tentang syurga, itu belum lagi 100% nikmat syurga yang sebenar. Masya Allah. Kalau kita nak improve, mungkin kita nak improve lebih baik, syurgalah motivasi kita. Sebab semua orang berjuang nanti di mahsyar, dia macam ni. Kalau kita rasa kita nak lebih baik, saya tak nampak kalau kita bandingkan, contoh, saya nak baik macam Kak I. Saya akan sekejap je buat baik. Contohnya, Kak I pula nak jadi baik macam Ainun. Tak, sebab saya banyak dosa. Kan? Dia akan jadi sekejap je. Aku dah dah. Tak ni dah, sebabnya kita dah buat dah semua checklist sudah buat. Tetapi ada satu motivasi yang sangat hebat. Ya Allah, yang inilah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Dengan manusia yang lain. Sebab dalam bab membaca Al-Quran pun level setiap orang dalam syurga ni ada level je. Kan? Level orang yang banyak
baca Quran ni level dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan level dalam syurga orang yang duduk yang paling nikmat antaranya adalah dalam surah An-Nisa ada sebut ayat 69 kalau tak silap Ustazah, nanti tolong cek. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, Allah sebut dalam Quran mereka ini akan dapat duduk bersama dengan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini nikmat yang besar dalam syurga yang contoh kalau saya fight KI, saya dah level ni, KI pun kata, nak lagi dah, nak lebih lagi sebab nak duduk sampai tahap boleh duduk. Sekejap saya tengok dalam surah An-Nisa. Cuba tengok dalam surah An-Nisa, tak ingat muka surat. Muka surat 89. Ayat berapa? 89. 89 muka surat. Muka surat 89. Muka surat 89, surah An-Nisa. Kalau tanya apa lagi motivasi untuk kita rasa, mungkin kita rasa okey dah ni kan, kita tahu kita banyak dosa dan sebagainya, letakkan motivasi kita nak dekat dengan Rasulullah SAW. Kan? Sebab kita ni adalah hamba yang lemah, kita nak dekat yang Nabi kita lah, Nabi yang membawa kita kepada kebaikan. Subhanallah. Kan? Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Boleh jadi ada orang masuk dalam syurga tapi duduk syurga bawah. Tapi sampai tahap orang yang berjuang lah hidup dia, ya Allah, aku nak dapat syurga, aku nak dapat kenikmatan, dan kita tahu kita tak kembali ke dunia semula dah. Kan? Kat situlah kita duduk, maka takkanlah kita nak duduk yang biasa-biasa. Kan? Contoh pergi KL, okey tahu dah kita duduk KL, tak naklah duduk apartmen biasa, naklah rasa juga apartmen yang kat KLCC tu contoh. Siapa yang valid untuk dapat semua ni? Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah janji mereka ini akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Iaitu minan nabiyyin, para nabi. Bayangkan kita entah siapa-siapa sekarang ni kan, dalam syurga dapat duduk dengan para nabi. Ini bukan kisah dongeng ni, ini memang kisah benar yang akan berlaku kepada ahli syurga. Para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid, orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan kalau menjawab kepada soalan Dr. Afifah tadi, macam mana lagi kita nak dapat motivasi supaya kita sangat kata eager, betul tak ayat tu? Maksudnya kita sangat teruja untuk ya Allah. Dan motivasi syurga ni dia akan dapat jawab banyak sangat persoalan hidup kita. Contoh orang sakit ke hati kita, contoh kalau kita kata orang nak tak menjadi ke, contoh suami buat hal ke, contohnya kita akan kata ya Allah, dunia ni sekejap. Ya Allah, aku nak jadi orang yang sabar. Ya Allah, aku yakin dengan janjimu. Ya Allah, aku nak cuba usaha. Kalau sebagai isteri, aku nak jadi isteri yang salihah. Kalau sebagai ibu, ibu yang terbaik. Kalau sebagai sahabat, sahabat yang baik. Macam mana akhlak Nabi SAW? Sebab apa? Allah sebut di dalam surah As-Sajdah, tolong tengok pada ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ambil daripada atas sikit sebab ayat 16 pun boleh jadi motivasi kepada kita untuk menghidupkan Ramadan. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ayat 16, lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Maksudnya dia jauhkan diri daripada katil lah. Bangun malam. Okay, solat tahajud, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Minta sungguh-sungguh, menangis sungguh-sungguh. Dan tengok ayat tu, mereka berdoa kepada Tuhannya. Nampak? Doa. Nak kena buat apa? Hidupkan malam. Doa. Ya Allah, aku ni hamba yang lemah. Ya Allah, aku berharap. Sebab tu kena bawa betul-betul doa. Macam mana doa yang paling kita rasa paling berkesan, efisien sekali kan. Yang paling memberi kesan adalah dengan membawa jiwa yang khauf dan watama'an. Ni dalam ayat ni ada sebut. Okey, dia sebut, Allah sebut mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa khaufan wa tama'a, dengan rasa takut kepada Allah.
Ya Allah, aku takut tak azabmu. Aku dah usaha yang terbaik tapi aku takut kalau ada lagi dosa-dosa aku yang berbaki-baki yang kau tak ampunkan. Ya Allah, aku takut. Aku takut kalau dosa aku mengumpat. Aku takut kalau ada lagi. Sebab apa? Semua yang kita buat atas muka bumi ini tercatat dalam buku catatan amal kita. Takut. Ya Allah, aku tak nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan aku berhutang. Ya Allah, aku tak nak tinggalkan dunia ni dalam keadaan yang Engkau tak redha pada aku. Ya Allah, aku takut. Takut. Janganlah lemparkan aku dalam neraka-Mu, Ya Allah. Sangatlah azab dan aku tak mampu nak bawa dosa-dosa. Aku tak mampu nak bawa beban dosa aku pada hari mati aku, Ya Allah. Takut. Takutnya waktu mati tak boleh nak ucap syahadah. Takut macam mana keadaan kita, takut. Itu perasaan yang takut. Dan harap ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Kau redha padaku, Ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan aku sempat minta maaf kepada orang lain. Matikanlah aku dalam keadaan yang redha seorang suami, ibu ayahku, Ya Allah. Kita berharap kepada Allah. Aku berharap dapat jejakkan kaki ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, Ya Allah. Aku berharap aku nak duduk bersama dengan Nabi-Ku, Ya Allah, sebagaimana Kau sebut dalam Al-Quran. Harap sangat-sangat. Walaupun kalau tanya, layak ke? Memang tak layak, tapi kita berharap. Tidak mustahil Allah akan makbulkan. Dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 17 Allah sebut, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Allah sebut tak ada seorang pun, hatta Nabi SAW pun makhluk manusia yang tahu, yang dikatakan benar-benar syurga ni, nikmat syurga ni apa? Iaitu nikmat dia dah terlalu banyak, kan? Dapat melihat wajah Allah, tapi ada lagi nikmat tetapi disembunyikan pada kita semua. Okey? Wallahu alam. Ustazah, kita dah habis masa dah. Cuma ada Dr. Rozailin dia minta ada satu last tanya Ustazah. Boleh, silakan. Ustazah nak tanya, orang cakap kan, orang cakap buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali kan. Tapi kan Ustazah, orang cakap juga orang baik-baik ni lekang meninggal. Macam mana tu Ustazah? Bagus ke kita buat baik, bagus ke lekas kita meninggal ke, ataupun macam mana pendapat Ustazah? Okey, buat baik berpada-pada, buat jahat sekali, betul tu. Okey. Buat baik berpada-pada ni, kita tambahlah buat baik dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah SWT. Okey, betul buat baik. Kadang-kadang orang kata, jangan jadi baik sangat, nanti laki kau pijak kau kang. Kang merana kata kan. Baik sangat. Contoh, bagi saya macam ni, dia berbalik kepada ayat ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dengan ayat ni, kita akan cakap, ya Allah, aku serah semua ke Engkau, ya Allah. Tugas aku sebagai hamba, tugas aku taat kepadamu, ya Allah. Aku buat apa yang Engkau suruh, aku tinggalkan apa larangan. Tiba-tiba gedebak kita diuji oleh Allah. Contoh, na'udzubillah, pasangan curang ke dan sebagainya kan. Dalam keadaan yang begitu. Ujian ni aku sedang diuji. Kan? Apa keadaan kita ketika tu? Kan? Keadaan kita sama juga. Sebab kita kata tadi ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya Allah, aku dah usaha dah jadi isteri yang baik. Ya Allah, aku dah usaha dah jadi ibu yang baik. Dan benda ni datang padaku. Aku yakin kau takkan sia-siakan aku. Aku yakin kau akan bela aku. Kalau bukan kat dunia ni, Allah akan bela kita kat akhirat. Kan? Buat baik tu memang kena buat baik. Kena buat baik. Kita kena jadi baik. Malah kalau ayat Ustazah sebut tadi, surah Al-Munafiqun tadi, waktu nak menyelesaikan sakaratul maut tu, manusia dia akan cakap apa? Kenapa kau nak minta tanggung sikit aja kau? Fa asaddaqa wa aku minas salihin, sebab nak sedekah dan aku nak jadi orang baik. Rupanya itu rasa hati bakal jenazah. Kan? Kita nak jadi baik. So memang kena buat baik. Yang kedua tadi apa? Meninggal awal. Baiklah kita meninggal. Meninggal ni jangan bimbang. Jangan bimbang. Dia baik ke jahat, dia akan mati juga kan? Maksudnya kalau kita yang penting meninggal awal dalam keadaan husnul khatimah. Okey, boleh tak ada perbincangan hadis sebut. Boleh tak kita minta mati?
nak minta mati awal, tak boleh minta mati awal. Tapi boleh tak kita berdoa, ya Allah matikan aku dalam kebaikan, matikan aku dalam husnul khatimah? Boleh. Memang kena berdoa sebegitu. So jangan bimbang kalau kita perlu tak kita takut mati? Yes, perlu. Sebab apa Nabi SAW menyebut manusia yang paling bijak adalah manusia yang paling banyak ingat mati. So jangan bimbang, sebab bila kita ingat mati, kita bukan akan jadi manusia yang down. Kita akan jadi manusia yang sangat proaktif. Saya berubah sebenarnya, saya cerita sikit lah. Yang tulis banyak buku tu startingnya adalah saya bukan penulis. Saya tak pandai menulis. Tulis tesis pun habis lambat. Saya dengan laptop hilang kat Saudi lagi kan. Jadi kena tulis tesis mula. So, lambat sikit sedih kan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal punya Allah dah atur cantik kan. Saya tak pernah saya nak jadi penulis, tapi bukan itu tajuk Kucing Syurga tu tajuk buku saya yang pertama. Saya tak aim pun tajuk tu. Tetapi saya berubah masa tu, kawan saya meninggal, sahabat baik saya meninggal. Dia pelajar student umur Qura Mekah. Umur sama ketika tu, umur 29 tahun, sama macam saya, anak kecil-kecil. Sebelum tu Ustazah selalu cakap kan, kita biasalah ibu-ibu yang cakap, alah, ya Allah, anak aku kecil-kecil lagi, kesianlah kat anak-anakku kalau aku mati awal kan. Sebab kita dah tahu dah, mati ni akan semua orang akan mati. Kan? Cuma kita tak tahu, bila cuma minta lah, ya Allah, aku harap dapat tengok anak-anak membesar, contoh macam tu. Tapi bila sahabat saya ni, sahabat yang memang kita bercerita dengan dia, gembira dengan dia, share cerita-cerita dengan dia, nak buat dakwah dengan dia sebagainya, dia dah tak ada, aksiden kat Langkawi, balik cuti sekejap. Kan? Masa tu saya rasa ditampar berkali-kali. Nampak tak? Kalau Allah dah kata mati itu akan berlaku, tak boleh nak request dah. Masa itulah tuan-tuan dan puan, subhanallah, Ustazah memang terkejut, yang menangis, yang memang kita kata masa itulah betul-betul faham. Sebab tu kenapa saya sebut innamas sabru inda sadamatil ula tu. Kan? Mula-mula kena musibah tu, nak terima berita kematian tu, pegang, ingat dia pegang kaunter. Masa tu beli baju kan, pegang kaunter, nak terbalik rasa. Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Pendek sangat hadis tu, tapi nak habiskan dia rasa macam kena tikam. Sebab beratnya Allah bila diuji, sahabat kita tak ada kan. Tapi masa tu dan dia terus berubah, hidup saya berubah 360 darjah. Masa tu bila pergi tengok macam mana keadaan meninggal dia, sampai baca buku Kucing Syurga, dia tahulah kan, Dr. Afifah memang tahu buku tu. Saya tengok macam mana, subhanallah, dalam keadaan yang pukul 1 pagi penuh kereta. Sampai masa tu saya kata, dia ni siapa sebenarnya? Siapa dia ni? Sampai dia dah belajar luar negara, dia orang Kelantan, kahwin dengan orang Keramat kan. Siapa sahabat aku ni dalam hati. Lepas tu bila lalu kat kawasan macam-macam ni kan, arwah ni baik, sedih, kita tengah sedih tapi terhibur sebab orang puji-puji almarhumah sehingga sekarang sebenarnya. Sebab dia sama belajar dengan Ustazah di Darul Quran, akhlak yang Masya Allah sangat baik, dan dia adalah namanya Nur Hamizah binti Muhammad Syarif, yang apa saja kalau kami baca hadis Nabi kan, dia akan cuba praktik dalam hidup dia. Antaranya bila sebut tahadu tahabu, salinglah kamu bagi hadiah, nescaya kamu akan saling mengasihi. Dengan sahabat-sahabat, siapa-siapa pun dia akan suka sangat bagi hadiah. Mungkin beli kat kedai RM2 je kan, tapi dia suka bagi hadiah sebab dia tahu Nabi suka. Allahu Akbar. Sangat memberi kesan kepada diri Ustazah sehingga sekarang. Dan masa tu Ustazah ingat lagi, balik UAE, nak dapat semangat baru balik, nak tulis tesis. Saya pergi, pertama adalah pergi ke rak bawah tu, dekat bahagian akidah, dekat bahagian semuanya buku-buku tentang kematian. Ada ke yang Kak Yi kan? Level 2. Saya masuk yang dengan menangis masa tu. Saya kata aku nak berubah. Dan masa tu kan sebab sahabat baik kita dah jumpa dengan Allah. Masa tu saya kata dia macam mana sekarang, macam mana keadaan di alam barzakh tu kan, sebab kita tak tahu kan. Mungkin kita dengar-dengar je sebelum ni tapi tak tahu pun. Rupanya ada ayat Al-Quran yang sangat banyak yang jadi Ustaz Syarah ini hasil daripada baca kat dalam library UAE tu kan. Sebab masa tu masa Kak Yi tahulah, masa tu pergi ke rak tu kan banyak kitab Ibn Al-Qayyim tulis apa, banyak sangat.
Masa tu baca macam orang kata macam orang tak betul je kan. Kumpul semua kitab letak atas meja, kita seorang kat meja tu. Satu demi satu selak. Ya Allah, banyaknya aku tak tahu tentang kematian. Al-Qurtubi cakap apa tentang kematian. Dan bila kita faham, dia sangat memberi kekuatan pada kita. Masa tu saya kata, ya Allah, aku anggap ini adalah baki umur yang kau bagi peluang je kat aku. Aku nak gunakan diri aku ni, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bagi manfaat pada orang. Ya Allah, dengan baki umur yang aku ada, aku nak kuatkan diri untuk jadi isteri yang baik, ibu yang baik. Aku nak belajar sungguh-sungguh, aku nak settlekan master ni. Aku nak berdakwah sampai ke siapa-siapa pun akan dapat dakwah tu. Kan? Sebab apa? Mati. Motivasi kematian itu sangat hebat. Sebab tu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Allahu Akbar, bila sebut ada satu buku saya bagi wahai anakku, saya masukkan kisah ni supaya anak-anak baca buku ni, dia akan dapat, oh aku akan pergi kat situ. Sebab Ustazah selalu buat motivasi kat student sekolah menengah, sekolah rendah. Ustazah tengok kecelaruan pelajar-pelajar ni adalah dia tak tahu pun apa, what is the vision, apa vision sebenarnya dalam hidup. Yang dia nampak dia nak straight A sahaja. Aku kena dapat straight A. Kalau tak dapat straight A nanti habis lah mak ayah aku kan marah. Kan, contoh terutama sekolah-sekolah SBP lah yang saya pernah pergi sekolah SBP ni, tanya satu dewan, tanya adik-adik, what is your vision, apa sebenarnya visi awak datang sekolah, kan awak sekolah dah bagus kan ni, kan dia terbaik lah kan, antara yang terbaik kat Malaysia kan. Oh Mr. straight A Ustazah, 10A 11A. Okey, yang ni belah sini kan, 11A 11A sekarang masa tak ingat dah kan. Semua cakap, saya kata, kalau itu sahaja anak-anak, itu sahaja yang awak nampak dalam hidup, awak berada di zona yang sangat sempit. Sedangkan dunia sangat luas. Kekehut muka masing-masing. Kenapa? Kan dah betul lah tu kan. Kan? Saya kata, tak apa, rehat dulu. Nanti kita masuk balik. Saya kata, sembang dengan kaunselor. Kaunselor kata, Ustazah, kalau Ustazah tanya macam tu, memang dia orang kata 10A straight, 11A. Macam tu kan, straight A tu. Sebab mereka ni, kalau balik rumah dapat, katakanlah 10A1, satu dia A2, bukannya D, B, C tu. Tak. Mak ayah dia rasa macam nak penggal kan. Maksudnya mindset, nampak tak? Mindset daripada rumah lagi. Kan? So, saya kata kesian adik-adik ni. Dan kata Ustazah tu lah Ustazah, tapi kat sini ialah apa ni, banyak mencuri, banyak yang tak tutup aurat, banyak. Saya kata cikgu bukan sekolah cikgu je. Saya ni pernah mengajar saya sekolah menengah agama lagi kan. Sama seluruh Malaysia diuji macam tu. Saya masuk balik anak-anak, tahu tak impian, vision kita. Ya, kalau kata kenapa saya kata sempit, betul niat tu betul nak straight A, tapi letakkan ya Allah aku nak terpilih. Bila masuk terpilih, nak masuk SBP pun terpilih, punyalah kena interview dan sebagainya kan. Aku nak terpilih menjadi hamba yang layak masuk syurga ya Allah. Nanti masuk syurga dah tak ada lagi kesedihan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Ini janji Allah. Sampai tahap Allah jaga ahli syurga, la yasma'un, kamu tidak akan mendengar, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kamu takkan mendengar, baiklah janji Allah, takkan dengar satu benda yang sia-sia dan lalai, yang dusta. Kamu takkan dengar satu patah pun perkataan yang akan menyedihkan hati kamu. Bayangkan, sampai tahap begitu Allah nak jaga kenikmatan ahli syurga. Sebab Allah tahu dekat dunia kita banyak sedih. Allah tahu dekat dunia, contoh kita dah buat baik, orang umpat kita. Sedih tak? Sedih juga. Kan? Orang fitnah kita, cakap kita macam-macam. Nak balas tapi kalau balas pun sama juga. Kan? Kita sedih ya Allah, sedihnya ya Allah. Allah balas semua tu nanti kat dalam syurga. La yasma'una fiha lahwa wala ta'sima. Jadi Masya Allah, kesimpulannya perlu berniat berazam untuk jadi baik kan, perlu letak cita-cita untuk jadi baik. Benda ni lah yang saya syarah kat adik-adik tu sampai tuan-tuan perempuan ni kisah benar. Sebab saya dah banyak jumpa pergi sama kat adik-adik sekolah menengah, kesian. Sebab saya tengok anak-anak akhir zaman ni dah lah dia orang mencabar dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan WeChat, dengan TikTok, dengan apa bagai. Satu, lepas tu dia tak nampak hala tuju dia nak pergi mana. Bila Ustazah cerita bab mati macam tengah-tengah, macam tak pernah dengar. Kan? Allahu Akbar. Jadi kat situlah yang menjadikan wake up call kepada saya, yes, aku kena sampaikan, kena cerita tentang kiamat, tentang kematian kepada umat manusia ni kan. Kita selagi mana Allah bagi umur. Sebab inilah tujuan kita nak pergi ke sana, nak masuk ke dalam syurga, dan kita nak lepas pada stesen yang pertama, iaitu disebut oleh Uthman bin Affan bila mana Uthman bin Affan lalu di kawasan perkuburan.
UAE dekat dengan ada kubur belakang kan. Okey, cuba lalu balik kan. Cuba lalu situ. Lepas Ustazah syarah ni, rasa tak hati kita lain? Sebab Osman bin Affan radhiyallahu anhu, bila mana lalu di kawasan perkuburan, Osman bin Affan ni sahabat Nabi yang memang dah jamin syurga dah. Buat apa nak risau lagi dah. Kan? Dia akan menangis yang teresak-esak sehingga basah janggut Osman. Pembantu dia namanya Hani, tanya kat Usman, wahai Usman, ketika disebut tentang syurga, kamu tak menangis yang teresak-esak macam ni. Bila sebut tentang neraka, kamu tak menangis yang teresak-esak macam ni. Tetapi kenapa bila lalu dekat kawasan perkuburan, kamu menangis yang sungguh-sungguh? Muhasabah untuk kita. Kita lalu kubur siap zaman sekarang selfie. Selfie dekat kubur. Kan? Tak rasa apa lalu dekat kubur. Kan? Osman jawab apa? Allahu Akbar. Osman kata, kubur adalah persinggahan pertama antara banyaknya persinggahan-persinggahan di alam akhirat. Kubur rumah kita nanti adalah persinggahan yang pertama. Kita nak design rumah kita tu macam mana? Kan? Kubur adalah persinggahan pertama antara persinggahan-persinggahan di alam akhirat. Transit, R&R yang pertama sekali. Sekiranya persinggahan yang pertama ini kita selamat, aku selamat, nescaya selepas ini aku akan selamat insya-Allah. Itu sebagai muhasabah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustazah, kita pun dah lebih masa. Alhamdulillah, sebenarnya susah nak berhenti kan, rasa macam nak tanya je, tapi insyaAllah akan ada sesi lain. Kena ada personal safety juga insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang bersama, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustazah Ainul Mardiah di atas perkongsian ilmu. Semoga Allah bersihkan hati kita. Allah bersihkan hati kita niat betul-betul supaya dengan semua ingatan-ingatan daripada Allah yang kita dapat melalui Ustazah Ainul Mardiah pada hari ini, kita semua ni pengantara je. Kan Ustazah? Saya sendiri pun mengingatkan saya, aku ni alat je. Kau bukan siapa-siapa. Allah pilih nak buat kerja ni, syukur. Gitu je, mengingatkan diri kita sebab kita takut. Kita takut kita ada sum'ah, keriak, semua tu yang Ustazah pesan tu. Sebab itu akan menyebabkan kita tak layak dipandang oleh Allah. Kita doa banyak-banyak, semoga semua daripada kita terpilih untuk menjadi untuk diampunkan dosa pada Ramadan kali ini. Dan kita sangatlah banyak dosa, mari kita bersama-sama sedar diri, wake up call. Dan saya rasa itu sahaja Ustazah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, kepada sesiapa yang berminat nak beli buku-buku Ustazah pun dia ada banyak buku-buku berkaitan pesanan kepada anak-anak. Ini pun semua wake up call juga Ustazah. Dia ajak saya tulis buku, saya tak tulis buku lagi. Astagfirullahaladzim. Okay, banyak buku-buku bangkit wahai anakku, semua adalah buku-buku yang baik, macam wasiat-wasiat kepada anak-anak dan pesanan-pesanan kepada diri, fokus kepada persediaan kepada kematian. Jadi boleh layari website yang saya share dan boleh PM juga selepas ni, insya-Allah saya akan share dalam grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku dari nonton. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Dr. Afifah. Terima kasih banyak-banyak Kak. Soalan akak membuka perbincangan yang sangat baik. Masya Allah. Kita just nak meluahkan dia, relief lah sikit di hari-hari Jumaat. Alhamdulillah. Benda kata buku je kan, macam luahkan tu macam perempuan ni tu je lah, nak luahkan je kan. Dia dah luah, okey lah. InsyaAllah Kak, Allah akan bagi kekuatan pada Kak. Yalah, insyaAllah. PM. Kalau apa? Okey Kak. Kalau ada lagi nanti PM Okey. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, record. Firdaus dah berhentikan record. Stop recording.